Ya, Assalamualaikum and hi semua. So kita dah belajar sebelum ni, dalam video sebelum ni, video yang saya bagi pagi tadi, kita dah belajar tentang probability density function, and kamu dah tengok the first part of cumulative distributive function. Very long explanation, very long working, tapi once kamu faham konsep dia, mesti kamu boleh buat lah. So apa yang kita tahu, kalau soalan tu suruh cari constant, kita ada integrate fx from negative infinity to infinity is equals to 1. So kita dah belajar macam mana nak tukar daripada PDF ke CDF, which is kamu kena integratekan dia. So hari ni kita akan tengok macam mana kita nak tengok daripada CDF pergi PDF. Macam mana kita nak tukar daripada CDF pergi PDF, which is kita kena differentiatekan dia. So kalau kamu tengok kat sini, so ini ialah PDF pergi CDF. So ini ialah CDF pergi PDF. Okay. So ini jalan kerja ni kita dah bincang pagi tadi. Kamu tengok kita integrate dekat sini, integrate dekat sini, integrate dekat sini. So daripada CDF pergi PDF pula kita akan differentiatekan dia. Okay. So sebelum tu example pagi tadi saya ada tertinggal sikit jalan kerja. Dekat sini sepatutnya ada over 3. Dekat for x between 0 dengan 2 ni, sepatutnya dekat sini ada over 3. Bukan sini, silap. Sini ada over 3. Sepatutnya dekat sini pun ada over 3. Okay. Tengok balik kamu punya nota yang kamu salin tu, kira balik betul-betul. Okay. So kita tengok sebelum kita pergi kepada macam mana nak tukar daripada CDF pergi PDF. Saya harap kamu faham lah. Buat masa ni kamu faham macam mana PDF pergi CDF. So sebelum kita tengok macam mana daripada CDF pergi PDF, kita tengok macam mana nak cari median. Okay. Video pagi tadi saya dah cakap dah macam mana kita nak cari median kita, which is kita ada dua formula. Satu formula yang ini dan satu formula yang ni. So bila nak pakai formula yang mana satu? Ini bila kamu ada PDF. Okay. So PDF, ingat kalau PDF kita kena integrate kan. So kalau dia suruh cari, dia bagi kamu graf PDF, dia suruh find median, kita akan guna cara ni lah. So kalau dia bagi kamu graf CDF, dia suruh cari median, kita akan guna graf formula ni lah. Okay. So macam mana nak tukar daripada, macam mana nak cari median? Contoh. Okay. First kali kita kena tahulah, contoh kita ada graf kita, graf probability kita. Contoh graf probability kamu macam ni. Allah. Kita graf probability kita macam ni. Contoh saya letak function kita fx, ini ialah CDF fx, kita ada 0, kita ada 1 over 12 x square, kita ada 1 over 3 x minus 1, kita ada 1. Okay. Contoh juga saya letak kat sini x less than 0, kita ada 0 x 2, and kita ada 2 x 4. So this one is x greater than 4. Okay. Contoh, kita ada function CDF yang ini. Soalan suruh cari median. So, dekat mana kita nak cari median? Okay, ini kalau kita bahagikan dua. Kalau kita bahagikan dua ini, ingat kamu punya total probability ialah 1. So, obviously kat sini 1/2, sini 1/2. Ataupun 0.5, 0.5. So, berdasarkan kita punya function kat sini, piecewise function kita ada 0, kita ada lebih kurang 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4. Okay. So median ialah nilai yang di tengah-tengah. So ini M kita. Okay, itu median kamu. So kalau kamu tengok median kamu dekat situ between 2 dengan 3. Okay, between 2 dengan 3. So obviously kat sini macam mana kita nak cari median? Kita tahu median kita ialah FM is equals to 0.5. Okay. Dari mana kita nak tengok? Sama ada kita nak tengok function yang ini ataupun function yang ini. So macam kita cakap tadi, kita tahu median kita berada dekat tengah-tengah, between 2 dengan 3. So kita kena pakai yang inilah, 1 over 3 x minus 1. So median kita berada di function yang di sini. Okay. So ataupun kalau kamu tak pasti dia berada di mana, kita boleh cuba masukkan. Contoh, ini ada equals to 2. Saya masukkan 2 dekat dalam ni. Contoh saya ada 1 over 12, kita masukkan 2. 1 over 12 times 4, kita akan dapat 0.3. So dekat situ jelas dia less than 0.5. So dia tak sampai ke median kita. So kita tak boleh pilih function yang di sini. Okay. So basically macam mana nak cari median? Kita, kalau kamu ada graf CDF,
Kita just pakai formula lah, fm equals to 0.5. Kalau kamu ada graf PDF, kita kena integratekan daripada A ke M kita. Okay. So sekarang kita tengok example 21. Okay, macam biasa, kenal pasti apa soalan kamu. Dia cerita pasal continuous random variable and dia cerita pasal probability density function. Okay, continuous random variable dengan PDF dia bagi dekat kita. Okay, so kita buat number line. Kita ada 1 dengan 3. Function kita ada 1 je, which is 1 over 4, 4 minus x. So belah kiri dan kanan mestilah 0 lah. Okay, so first soalan ialah to find cumulative distribution function. Okay, sama-sama kita buat. Kita buat sekali lagi. So bermula dengan 4x less than 1. Okay, 4x less than 1. So to find fx kita, fx is equals to integrate from negative infinity to 0. Tapi ingat last kali mesti kena x. So function kita dekat situ ialah 0. 0 dx. Dapat 0. Okay, so settle the first part. So sekarang kita nak buat from 1 to 3 pula. For 1 x 3. Okay, so kita nak cari fx kita. Fx besar kita equals to, mula balik daripada awal, from negative infinity to 0. Okay, mula daripada awal. Sorry, to 1 bukan 0. To 1. Negative infinity to 1, function 0 dx. Plus 1 to 3. Tapi ini yang last sekali, so dia sepatutnya jadi 1 to x. Okay, sebab apa? Sebab ingat saya cakap kita nak cari function, bukan kita nak cari value. So yang last kali integrate kamu ni mesti letak 2x lah, limit kamu tu. So kita ada 1 over 4, 4 minus x dx. Okay, so the first one ni, ada ramai yang cakap tak faham sebelum ni. So the first one ni, dia akan represent f1 kita. Okay, nampak dekat yang sebelum ni, the first one kita. Okay, itu akan represent f1 kita. So yang belakang ni kita integratekan macam biasa, 1 over 4, 4 minus, kita integratekan dapat 4x minus x square over 2, 1 to x. Okay, kamu jangan lupakan masuk 1 tu. 1 tu kena masukkan. So dekat sini f1 kita akan dapat 0 lah, obviously. Ini akan dapat 0, so boleh biarkan. Sebab ini f1 kita f1 kita basically ialah jawapan yang sebelum tu. So 0 lah. So kita tinggal nak substitutekan x dengan 1 dekat dalam ni. So kita ada 1 over 4, substitutekan x akan dapat x lah, 4x. Substitutekan x dekat x square tu, x square over 2, minus dengan 1 over 4, substitutekan 1 pula, kita ada 4 times 1 minus 1 square over 2. Okay, jangan lupa substitutekan. So susun balik, kita akan dapat 1 over 4, 4x minus x square over 2. Okay, yang ni boleh kira, supposedly kamu akan dapat 7 over 8. Okay, so itu kita punya function untuk fx. Selesai dah. Kena expandkan boleh, tak ada masalah. Boleh juga. Okay, so for the last one, kita ada for x greater than 3. Okay, so for x greater than 3, kita ada fx equals to, mula balik daripada awal, negative infinity to 1 function 0 plus 1 to 3 function 1 over 4, 4 minus x. And last one, kita ada 3 to infinity sepatutnya, tapi last kali kita letak x. Okay, function 0. So the first two kita ialah f apa? F3, F2? F3 lah. Okay, F3. So dia akan jadi, nombor ni dia akan berturut lah. Kalau kat sini 1, kat sini 3, dia akan berturut dengan interval kamu. Okay, so last kali F3 lah. So plus dengan integrate 0, obviously 0. So F3 ni kamu akan refer dekat function yang sebelum kita. So substitute dekat function yang sebelum kita. So function sebelum kita ialah function yang ini. So basically just substitutekan 3 dekat dalam ni. So kita ada 1 over 4. Kita ada 4 times 3 minus 3 square over 2 minus 7 over 8. Which is kira sepatutnya mesti dapat 1. Wajib mesti kena dapat 1.
Kalau tak dapat 1, kira balik. Mesti function kamu ada salah dekat sini. Okay, mesti ada salah integrate. So, jangan lupa jawapan final kita. Susun balik. Kita ada fx equals to integrate. The first jawapan kita ialah 0. Okay, jawapan yang kita ada 0. Kita ada this one. And kita ada this one. Okay, so kita just naraikan 0, 1 over 4, 4x minus x square over 2, minus 7 over 8, and 1. So, range, follow je lah, x less than 1. This one is 1, x 3. And last one is x greater than 3. Okay, so itu jawab soalan A. So, kita just recap balik lah apa yang kita dah belajar dalam video sebelum ni. Okay, so saya nak jawab soalan yang B. Find the median M. Okay, so macam mana kita nak cari median kita? The median M. So sekarang kamu ada dua-dua function. Kamu ada PDF, kamu ada CDF. So let's say nak senangkan kerja kita, kita boleh guna formula ni, kita boleh guna formula ni juga. Kalau kamu guna formula ni, kamu kena integratekan lagi sekali. So kita pakai je FM is equals to 0.5. So kita ada FM is equals to 0.5. So kalau kamu tengok kat sini, FM kita ada satu je function kita. Ini function kita. So basically substitutekan M dekat dalam function tu, dalam X kita, kita akan dapat 1 over 4, 4M minus M square over 2 minus 7 over 8 equals to 0.5. So susun balik, kamu akan dapat 4M minus M square over 2 equals to 11 over 2. Simplifykan, kita akan dapat M square minus 8M plus 11 equals to 0. Okay, kalau tekan calculator dekat sini, kamu akan dapat jawapan point. So ingat, bila jawapan dalam decimal, mesti kena ada quadratic formula kita. So M is equals to negative B plus minus B square minus 4AC divide by 2A. Okay, square root. Silap, bukan square root kat sini. Square root dekat sini. Okay, so which is kalau tekan je lah calculator kamu. Tak perlu kira yang dekat dalam tu pun tak apa. Ini je sekadar ada je sebab dia ada markah dekat sini. Okay, ambil je jawapan dalam calculator. So kita ada 1.764 or 6.236. So okay, since kalau kamu tengok dekat sini, kita ada dua jawapan 1.764 dengan 6.236. Tapi kalau kita perhatikan dekat kita punya range dekat sini, range kita ialah median kita dalam lingkungan 1, 2, 3. So the final answer would be M is equals to 1.764. So kita akan reject lah 6.236 tu. Okay, sebab kita tahu median kita duduk sini. Function yang ini dia between 1, 2, 3. So kita akan ambil jawapan 1.764 sahaja. Okay, ataupun kita boleh tulis since median kita is between 1, 2, 3, M is equals to 1.764. Okay, so seterusnya kita tengok the next part. Determine the probability density function from the cumulative density function, distribution function. So daripada PDF ke CDF, kita akan integrate. So daripada CDF pergi PDF, kita akan differentiatekan dia. Okay, so kita tengok example 22. Sebenarnya ini senang je sebab kita differentiate kan, lagi senang lah. Kita ada the continuous random variable. So sekarang kamu fahamlah kenapa saya sentiasa cakap dalam tengok soalan tu, tengok apa yang dia bagi. Sama ada dia discrete ataupun dia continuous, sama ada dia PDF ataupun CDF. So sekarang kita tahu dia continuous dan CDF. So kalau kita tengok kat sini, dia bagi F besar lah. Okay, dia equal kat sini patutnya. So the first question dia minta find the probability density function fx. So kita tahu daripada CDF nak pergi PDF, kita kena differentiatekan. Basically buat benda yang sama, exactly the same,
Bezanya, kamu tinggal differentiatekan je. So, the first thing kita ambil range, setiap range ni. So, kita mula dengan 4x less than 0. So, 4x less than 0. So, kita differentiatekan je lah. Function dia dekat situ ialah 0. So, differentiate 0, kita akan dapat 0. Okay, kita tulis fx lah. So, fx kecil sebab kita tengah cari PDF. So, d over dx 0 equals to 0. Okay. So, pergi the next range pula, kita ada 40x3. So, untuk cari PDF kita, f kecil, kita ada d over dx x cube over 27. So, differentiate x cube over 27, kita akan dapat 3x square over 27 times 3. Betul ke tu? Okay, betul lah, 3x square. 3x square over 27, so kita akan dapat x square over 9. Okay, so itu function kita. So the last range kita is 4x greater than 3. Okay, 4x greater than 3, so apa yang kita buat dekat situ, basically kita akan differentiatekan 1. So differentiate 1, kita akan masih dapat kosong. Okay, so jangan lupa tulis function kita. Function kita fx is equals to, so kalau kamu perasan kat sini, apa yang kita ada ialah kosong, x square over 9 dengan kosong. So bila kita cerita pasal PDF je, kita boleh sekalikan apa yang ada. Contoh kat sini kamu ada x square over 9, 0. So x square over 9 untuk range x between 0 dengan 3. So this one kita boleh tulis otherwise. Okay. So next, sketch the function of y equals to fx. So dia suruh sketch graph PDF kita. So biasanya soalan suruh sketch graph PDF. So kita ada x-axis dengan fx kita. So kita ada 0 to 3, 0 to 3. Okay, dua-dua equal. So when x equals to 0, kita substitutekan, kita akan dapat 0 lah. When x equals to 3, dekat sini kamu akan dapat 3 square over 9, kita akan dapat 1. Okay, so sini 1. So kalau tengok, ini ialah graph quadratic. Graph quadratic macam ni. So basically kita boleh ambil yang sebelah je. Okay, so itu graph PDF kamu. Very simple. Senang je. Sebab kita differentiate senang. Integrate je dia panjang sikit jalan kerjanya. Okay, kita pergi last question. Example 23. Given continuous random variable dengan CDF kat kita. So the first one, find the value of the constant A and B. Okay, kalau dia bagi PDF dekat kamu, macam mana nak cari constant, kita kena integratekan daripada negative infinity to infinity. Tapi sekarang kalau dia bagi CDF, dia bagi F besar, apa yang kita buat, kita just substitutekan value. Equal tak ada masalah. Ingat, untuk continuous kita tak kisah, kita boleh ignore equal sign dekat sini. So macam mana nak cari constant dekat sini? Let's say for the first range kita, negative 2x0, kita boleh substitutekan kita boleh substitutekan 0 dekat dalam function kita. F0 is equals to 1 over 12, 2 plus 0, which is kita dapat 1 over 6 dekat sini. Okay, kita just simply substitutekan 0 dekat dalam function kita. And then let's say for the next range, kita ada 0x4. Sama juga, kita substitutekan 0 juga. F0, substitutekan 0 dekat dalam function ni, kita akan dapat A plus 0. Okay, x over 6, 0 over 6, kita akan dapat A. So automatically kita akan dapat A is equals to 1 over 6. Okay, so ini untuk soalan A. And kita perlukan B kita. So samalah. So untuk B, kalau kamu tengok, B tu function dia dekat sini. So apa yang kita boleh buat, kita boleh substitutekan 6 and kita boleh substitutekan 6 dekat sini. Okay, so kita tahu untuk range 4 to 6, kita ada F6 equals to B plus 6 over 12. Kita ada, kejap, tak boleh gerak pula.
B plus 1 over 2. And then kita ada untuk range this one, X greater and equals to 6. X greater and equals to 6. Sama juga kita boleh masukkan 6 dekat sini equals to 1. So apa yang kita ada dekat sini kita boleh equatekan B plus 1 over 2 equals to 1. So kita end up dengan B is equals to 1 over 2. So simple. Dapat constant kita. Okay, so kalau kamu ada CDF, kita just substitutekan je kita punya range dekat dalam function kita. Okay, ignore equal ke tak equal, boleh ignore. Okay, second, find the PDF. So macam biasalah, macam kita buat tadi, basically kita just differentiatekan je. Semua range ni kita kena differentiatekan. Setiap range ni, di setiap range. Okay, so kita mula dengan X less than negative 2. For X less than negative 2, kita ada fx kecil, differentiate function kita 0. Okay, so function kita 0 equals to 0. So next one is from negative 2 to 0. For X between negative 2 to 0, function kita ialah fx equals to d over dx, differentiate 1 over 12, 2 plus x. 1 over 12, 2 plus x. So kita akan dapat 1 over 12 1 over, differentiate kan 1 over 12 ialah constant, differentiate 2 dapat kosong, differentiate x dapat 1. So tinggal 1/2 je lah dekat situ. Okay, betul tak? So for next one, between 0 to 4, function a plus x over 6, which is kat sini a kita ialah 1 over 6. So ini ialah 1 over 6 plus x over 6. B kita 1 over 2, sini ialah 1 over 2 plus x over 12. So for next one, kita ada for x between 0 and 4, fx kita is equals to d over dx, integrate 1 over 6 plus x over 6. So differentiate 1 over 6 akan dapat 0, differentiate 1 over 6x akan dapat 1 over 6. So tinggal 1 over 6 sahajalah. Okay, so next one, teruskan lagi. For x between 4 and 6, kita ada fx is equals to d over dx. B kita is 1 over 2 plus x over 12. So dekat sini, differentiate 1 over 2 dapat 0, differentiate 1 over 12x akan dapat 1 over 12. So the last one, the last range kita ada 4x greater and equals to 6. Find fx, differentiate kan, function kita ialah 1, differentiate 1 akan dapat kosong. Okay, so final range kamu, final function kamu, fx PDF kita ialah big piecewise function. So yang sama kita boleh letakkan sekali. Okay, yang sama kita boleh letakkan sekali. Contoh dekat sini, okay, tapi dia lain range. So lain range kita letakkan asing-asing lah. So daripada range yang paling kecil sekali, kita ada negative 2. Sini dapat 0, sini pun dapat 0, betul? So itu kita boleh sekalikan lah. So 1 over 12, negative 2 to 0. So first 1 over 12, range kita negative 2x 0. And then kita ada 1 over 6, range kita x between 4, x between 0 and 4. So 1 over 12, 4x6, and last one 0. Kita ada untuk x greater than 6 and x less than 2. Ataupun dekat situ kita boleh tulis otherwise. Okay. Alright, so itu settle untuk cari PDF. So kita berada dekat soalan yang terakhir, which is calculate x is between 3 dengan 5. So ada dua cara untuk jawab soalan ni. Sama ada kita just substitute kan. Kamu ingat, buka semula kau punya first nota continuous kamu. So macam mana nak cari C x is between 3 and 5.
kita tak kisah pasal equal ataupun tak equal. Basically ini kita boleh tukar terus jadi F5 tolak F3. Okay. Ataupun sebenarnya kita boleh integratekan daripada 3 ke 5 menggunakan function yang between 3 and 5 lah, which is function yang di sini. Okay. Tapi kita tak nak susahkan kerja kita. Kita tak nak banyakkan kerja kita. So kita guna apa yang ada, apa yang dia dah bagi dah dekat sini. So X is between 3 and 5 is equals to F5 minus F3. So kita akan dapat, substitutekan je lah, F5 kita berada di sini. Okay, 1 over 2 plus X over 12. So kita akan dapat 1 over 2 plus 5 over 12 minus 3 kita berada di sini. 1 over 6 plus X over 6. So 1 over 6 plus 3 over 6, which is kita akan dapat 1 over 4. Okay. So itu sahaja untuk kita punya continuous random variable. Nanti kita akan tengok pula macam mana nak cari expectation dengan variance untuk continuous random variable kita. Okay. Memang betul panjang example, susah nak faham, tapi make sure kamu buat satu-satu. Fahamkan konsep dia dulu. Okay. Alright. Jangan lupa habiskan attendance. Thank you class.